Saya tak nak live caption, macam saya nak offkan dia. I must get off the computer. Turn off live caption. Okay. Dismiss. Okay. Saya nak kongsikan saya punya screen. Kalau tak nampak boleh bagi tahu saya. Kalau tak nampak. Semalam kita dah tengok kita dah tengok multiple selection, dan juga kita ada sebelum tu kita ada compound statement kan. Okey, jadinya kalau dekat kita punya topik ni, kita ada multiple selection dan satu lagi yang kita nak belajar hari ni iaitu switch. Kemudian kita akan masuk kepada repetition, pengulangan. Jadi ini saya dah minta awak semua tengoklah kan, sebab saya bagi banyak contoh dekat sini. Kita tak sempat nak bincang semua. Kalau awak pergi dekat contohnya dekat latihan yang saya beri dekat sini exercise 4, ada pelbagai soalan lah, awak boleh tengok, boleh cuba sendiri. Contohnya soalan 9 kan, dia bagi awak masalah, kemudian macam mana awak nak buat coding kan. Cuba selesaikan. Ada saya ada jawapan masa saya mengajar tutorial dulu. Saya jadi pensyarah dan tutorial tutor. Jadinya ada saya ada jawapan, saya tengok balik. Tapi awak boleh juga cuba sebenarnya kan. Okey, tak perlu jawapan pun tak apa, awak boleh cuba. And kalau dapat output dia, maksudnya mungkin betul lah kan. Okay? Jadi tak perlu tunggu jawapan. Tapi saya tak pasti kalau saya ada semua. Saya tak semua pun apa yang saya ada. Kemudian cuba juga yang macam ni. Jadi ni ada macam ni ada if, mungkin nested if statement. Dalamnya ada pilihan, kemudian dalam pilihan tu ada pilihan-pilihan yang lain lagi. Jadi minta tolong awak cubalah. Saya tak wajibkan pun nak cuba yang ni, yang ini pulang pada awak kan. Kemudian latihan yang lain adalah pada tutorial. Okey. Kemudian sebelum kita pergi topik yang terakhir sekejap ni, iaitu switch. Kat sini ada tentang confusion between equality operator and assignment operator. Saya minta awak tolong tengok macam mana kalau awak tersilap. Sepatutnya yang ni yang betul. Jika X sama dengan 5. Jika X sama dengan 5, maka Cout the value is 5. Tetapi katalah awak tertinggal, awak buat satu saja. Maksudnya jika 5 kan. Bukan X sama dengan 5. Jika X adalah 5 ataupun jika 5 sebenarnya. Jika X 5 ataupun jika 5, maka the value is 5. Jadi kat sini dia akan sentiasa true. Dia akan sentiasa true. Jadinya Cout lah, akan ada Cout dekat sini. Tetapi di sini jika X adalah 5, maksudnya awak akan ada nilai X dekat atas. Mungkin awak minta orang see in certain value untuk X. Dan maksudnya kalau orang tu masukkan 5, baru awak Cout. Tapi kalau kat sini memang sentiasa dia akan true. Jadinya sentiasa akan Cout. Jadinya tak betul lah. Jadi itu awak kena hati-hati bila awak buat coding. Antara tanda assignment, assignment operator ataupun awak equal operator. Itu kena hati-hatilah. Okey, kat sini. Sekejap. Kemudian kita tengok satu code multiple selection kat sini. Kod ni lebih kurang sebelum ni, tapi saya baru create lah. Kod 78 nanti saya akan, seperti biasa saya akan letak dekat UKM Folio selepas kuliah. Okey, jadinya seperti yang awak nampak, kita ada satu pemulik ubah atau namanya grade. Jenisnya adalah character, char. Jadi kita expect akan ada satu simbol sahaja sebagai input. Kalau kita letak dua simbol, dia tak akan dibaca. Maksud saya simbol yang kedua tidak akan dibaca. Kemudian please type your grade. Please type your grade. Kemudian user, pengguna akan type lah grade A ke B ke.
Kemudian grade yang ataupun simbol ataupun huruf yang dimasukkan tersebut akan disimpan dalam pemilik ubah ataupun variable grade. Kenapa yang akan dibuat seperti yang awak nampak kat sini, kita ada multiple selection, if, else, else if. Jika ataupun if grade equals to A, see out congratulations excellent. Bagi contoh. Kemudian kalaulah B, congratulations good. Kalau C, please try again. Kan? Kemudian else maksudnya selain daripada A, B dan C, please work much harder. Contohlah kan. Pulanglah nak buat macam mana kan. Kalau kita run, kita cubalah. Kita cuba, kita masukkan. Betul ke tak? Kita masukkan A, excellent. Kan? Kemudian kalau kita masukkan, let's say kita masukkan benda lain. Kan? Kita masukkan D. D, dia akan kata, please work much harder. Maksudnya D termasuk dalam sini. Tetapi bukan sahaja D yang termasuk di sini, kita boleh masukkan apa-apa simbol. Jadi kalau kita masukkan, let's say, tanda dollar kan. Tanda dollar, kan? Disebabkan tanda dollar tak ada dalam A, B, C, maka tanda dollar akan pergi pada else. Jadinya, dia akan keluar please work much harder. Dia of course kat sini, kalau kita masukkan, contohnya kita masukkan A kecil, small a, dia akan keluar please work much harder. Jadi kita kena, jadi termasuk kat sini lah, padahal A kecil ni A lah kan. Kita cuma orang yang menaip tu ataupun user yang type jawapannya, dia malas nak tulis, nak tekan caps lock kan ataupun shift, dia type dia A kan. Jadinya macam kita dah pernah tengok sebelum ni lah, kita boleh tambah sikit dekat kita punya expression, tambah huruf kecil contohnya kan. Macam ni grade A atau grade A. Grade B atau B. Dan grade C ataupun small c. Kan, ni dah cukup lah. Okey. Jadinya kita kembali balik pada kes yang mula-mula tadi, iaitu sekejap, saya bukan nak save, saya nak open 78. Kita andaikan tadi kita tak ada yang huruf kecil ni, kita tak ada huruf kecil ni, iaitu kod 78 sahaja. Okey, sekarang kita nak masuk apa yang saya kata tadi, iaitu switch, topik terakhir kita dalam bab ni. Okey, sebenarnya topik yang terakhir iaitu switch ni, kita boleh kira, mungkin bukan semua multiple selection yang awak boleh ubah kepada switch, tapi kebanyakannya boleh. Maksudnya kalau awak tak nak guna else ni, awak boleh gunakan switch, switch structure. Di apa itu switch structure, kita akan tengoklah. Okey, dekat sini the second type of selection structure, okay, other than the family of if selection. One way iaitu if, two way if else, ataupun multiple statement iaitu if else if else. Kemudian syntax dia, kan, dia punya grammar dia, cara nak menggunakannya. Untuk switch statement ni senang je. Okay, tulis switch, kemudian expression, kan. Jadi sebelum ni kita ada expression score less than 60. Jadi kita kena letak di sini. Tapi nanti dia akan ubah sedikit, kita akan tengok. Kemudian case, case ni wajib, memang kena ada. Kemudian statement 1 kan, soalnya kita ada statement 1, statement 2 kan, macam ke atas ni kan. Statement 1, statement 2 dan sebagainya kan. Jadi saya nak ambil ni, saya nak letak dekat saya punya OneNote. For example yang ni. Tak sini. Okay, kita ada expression 1, expression 2 dan sebagainya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita guna switch pun sama juga, kita perlukannya. So kat sini, kita nak ambil dia. Kat sini. Oops. Okay. So kita boleh bandingkan. Kat sini kita ada statement 1 sama. Statement 1, statement 2, statement 3. Ini sama lah, cuma saya tertambah S kat sini. Tapi sebenarnya dia adalah statement 1 lah. Statement 1, statement 2. Kemudian statement
yang terakhir, ni tak konsisten pula saya bagi penamaan ni, bila banding macam ni baru nampak. Jadi yang terakhir, kalau dalam if kita gunakan else kan, tapi kalau dalam switch yang terakhir, yang lain kita gunakan case kan. Yang ni if, else if, else if kan. Kalau yang terakhir kita guna else, tapi dalam switch kita gunakan default. Default. Kemudian apa lagi? Jangan lupa kena letak setiap ni, kita kena letak kolon. Bukan semikolon tapi kolon. Tanda dua bertindih. Okey. Kemudian apa lagi? Kemudian dekat sini kita ada statement selesai. Statement selesai. Dekat sini selepas statement kita kena letak break. Kena letak break. Kena ada. Kecuali yang terakhir tak perlu letak break. Okey, itu bentuk dia. Kita tengok nota kita. Kat sini. Okey, kena ada break. Kena apa lagi kata? Here, switch. Switch, case, break, default. Semuanya adalah reserved keyword. Kan? Maksudnya kita tak boleh gunakan. Contohnya kita nak gunakan case. C-A-S-E kan? Case. Kita nak gunakan sebagai pembalik ubah. Double, case sama dengan 2 contohnya. Tak boleh. Ataupun switch. Kita nak gunakan int, integer. Ataupun char, switch sama dengan 3. Tak boleh. Sebab switch termasuk dalam reserved keywords. Kemudian apa lagi? Kemudian kita tengok kat sini. Kat sini. Pada kita punya switch ni. Sini apa? Ni adalah multiple selection lah. Multiple if. Sini adalah switch structure. Kemudian kita tengok lagi, dia kata after the value of expression is evaluated, setelah kita evaluate expression ni, kemudian the value is used to choose and perform the action specified in the statement that follow the reserved word case. Kan, maksudnya macam ni. Bila expression dinilaikan, katalah expression sama dengan 1. Jadinya dekat sini, switch structure ni dia akan cari mana satu nilai. Value 1 ke, value 2 ke, value sampai value n, yang mana nilainya adalah 1, iaitu nilai expression. Yang sama nilai lah. Macam tu. Nanti kita akan tengok contoh lah, lagi mudah. Okay, bila ada contoh, kemudian dia akan choose from and perform the action specified in statement that follow. Okay. Kemudian expression is usually identifier. Jadinya kat sini dia berbeza sedikit. Kalau dekat expression kat sini, contohnya x less than 2. Kan? If x less than 2, then cout something. Tapi kalau sini expression dia berlainan sikit. Expression dia x sahaja. Dia tak ada s less than 2. Ini salah. Okay, dia mesti x ataupun y kan. Iaitu kat sini dia kata nama tu lah, iaitu identifier. Nanti kita tengok. Kemudian expression is sometimes called the selector. Okay, ini just nama dia. Kemudian if the value of the expression. Kalau nilai expression does not match any of the case value, maka statement following the default will be executed. Kan? Sama macam ataupun lebih kurang macam di sini. Jika di sini tak benar, dan sini tak benar, maka yang else ni akan, ataupun maka statement last ni akan execute, kan, iaitu berada statement yang berada pada cabang else. Okey, jadi sama juga macam ni. Kalau value 1 tak benar, value 2 tak benar, sampai value n tak benar, maka default yang akan ataupun statement pada default yang akan execute ni saya cakap tadi. Okey, kemudian break menyebabkan break causes immediate exit from the switch structure, and that's the reason you don't need braces in each case. Okay, jadi ini break awak kena ada semua, dan bila dia berbeza sikit. Kalau multiple selection, let's say di sini true. Bila true, maka statement 1 akan execute. Kemudian loop awak di sini terus akan tamat. Maksudnya di sini
else if dan else tidak akan dibaca. Kan? Maksudnya dah tamat, dah jumpa true kat mana, iaitu kat sini sebagai contoh, maka statement 1 akan execute dan kita punya structure ni, multiple selection ni akan terus tamat. Kan? Maksudnya else if tak akan dibaca sampailah else pun. Tetapi dia berbeza kalau switch bila dia dah baca case value 1 ni, katalah di sini dia sepadan, dia kita kata true lah kan, sesuai lah, maka statement 1 akan execute. Kalau tak ada break dekat sini, program kita akan terus baca statement 2 pula. Maksudnya selagi mana tak ada break, maka program kod ni akan terus dibaca sampailah perkataan break tu dijumpai. Jadi itu sebab untuk setiap case ni kita kena letak break. Kita kena letak break. Itu maksud dia kat sini lah. Kemudian last sekali, note that default does not need a break. Yang last sekali tak perlulah. Sebab yang last sekali dia tak ada apa-apa selection lagi kat bawah. So dia terus tamat lah. That's why kita tak perlukan break. Jadinya gambaran dia, flowchart ni macam ni lah. Expression di sini. Kemudian case value 1. Kan? Case value 1, case value 2 dibuat macam ni. Kalau true, maka statement 1 akan execute. Kemudian break. Bila ada perkataan break, maka flowchart ni akan terus keluar dan akan terus tamat. That's why kita perlukan break dalam setiap ni. Okey. Kemudian kalau false, kalau masa expression ini dia nilai false, maksudnya value 1 false, maka dia akan pergi pada value 2. Macam ni lah. Kalau false, dia akan tengok value 2 pula. Kalau true, maka statement 2 akan execute, iaitu di sini. Kemudian dia akan jumpa break, tamat, maka terus tamat. Kalau tak ada break, nanti dia akan sambung dengan statement yang lain. Sepatutnya kena ada arrow lagi kat sini, saya rasa. Tapi tak apa. Okey. Flowchart. Tengok kat sini. Ini adalah bentuk diamond. Bila ada pernyataan tu, case-case tu dia letak dalam bentuk diamond. Macam saya cakap sebelum, dia ada makna setiap bentuk dia tu. Okey, kita tengok contoh. Tengok contoh. Ni contoh yang sama macam tadi. Ni multiple selection, yang contoh yang di permulaan kuliah tadi. Kita buat macam ni. If grade A, congratulations, excellent. Grade B, congratulations, good. Contohnya kan. Grade C, please try again. Kan. Selain itu, work much harder. Jadi sekarang kita nak tukarkan dia dalam bentuk switch. Macam mana? Kan? Okey, ni kan. Tapi ni dah siap. Jadi saya nak cuba buat supaya awak nampak perbezaan ya. Okey, saya nak buat apa? 79 switch dalam kelas, in class. Okey, jadinya saya nak ubah slide ni supaya awak nampak Jadinya please type your grade, see in grade. Jadi macam mana saya nak buat? Okey, saya tengok saya punya ni. Okey, switch. Jadi saya letak switch, SWITCH. Kemudian expression. Expression ni saya letak grade. Okey. Letak grade. Kenapa? Saya kena letak ni. Ni wajib kena letak sebab kita ada banyak baris dalam switch structure. Jadi baris-baris ni dipanggil compound statement lah. Okey. Kemudian apa lagi? Saya ikut case value 1 colon. Jadi saya buat case value 1 colon. Tapi value 1 ni apa? Kan? Value 1 ni apa? Value 1 adalah value untuk grade. Jadinya value yang pertama A. Jadi saya gunakan A. Jadi case A. Maksudnya value 1 adalah A. Kemudian statements 1. Statement 1 apa? Statement 1 adalah saya ambil semua ni. Congratulations, excellent.
Oh, sorry. Macam tu. Kemudian, jadinya lebih kurang sama je macam ni kan. Kalau kita bandingkan, lebih kurang sama je. If, tapi saya tak ada if. Kemudian grade ni saya letak ke atas. Maksudnya saya guna sekali saja grade. Yang ni kita kena ulang banyak kali. Grade. Tapi kalau switch, sekali saja grade. Kemudian A. Congratulations, excellent. Kemudian, apa lagi? Break. Okay, dia sama juga. Case B. Kemudian colon. Cout. N. Ataupun saya ambil je dekat sini. A dah sudah. Kita nak ambil B pula. Manipulation. Good. Kemudian dah habis. Break. Kemudian case C. Dan ni adalah please try again. Okay, kemudian break. Okay. Kemudian last kali iaitu else. Else macam mana? Kita tengok kat sini. Default. Colon. Oh, dia tak nak. Okay. Default. Kemudian statement. Kan? So statement saya ambil ni. Please work much harder. Ni. Okay. Dan kita nak letak break pun boleh. Tak ada masalah. Tapi tak perlu pun sebenarnya. Sebab kita dah habis dah kita punya switch structure ni. So tak perlulah kita nak letak break. Macam ni je. Okay. So kalau kita cuba run. Oh, dia kata expected. Ni before di sini. Kan maksudnya apa? Saya tengok lihat. Oh, default ni saya kena letak, saya terletak semicolon. Sepatutnya colon saja. Okay. Try sekali lagi. Okay. Please type your grade. Di sini. Okay, please type your grade. Saya nak masukkan, let's say saya nak masukkan A. Okay. Congratulations, excellent. Kan? Apa yang kita nak lah. Sekali lagi, kita cuba. Let's say kita letak benda lain. Kita nak tengok jadi tak default ni. Kita letak let's say D. Dia keluar. Please work much harder. Okay, so jadilah benda tu. Okay, ni adalah kod 79 lah. Yang sama je macam ni. Sama dengan apa yang saya dah prepare dalam sebelum kelas tadi. Okay. Kat sini. Okay. Jadinya kalau kita tengok sebelum ni pengguna user dia mesti ada yang ialah mungkin for some reason dia akan masukkan A kecil contohnya, B kecil, C kecil kan, padahal kita suruh A besar, B besar, huruf besar kan, tapi mungkin akan masukkan huruf kecil. Jadinya kita kena mempertimbangkan isu tu bila kita nak tulis kita punya kod. Jadinya kita kena gunakan apa break ataupun fungsi break ni untuk kita take into account this issue lah. Okay, jadi kat sini kita try tengok kod 80 kan, kita bandingkan dia dengan kod 78 di tadi kan. Kat sini kita buat grade A kecil macam tu kan, tapi macam mana kita nak buat bila gunakan switch structure? Sebenarnya senang je, iaitu caranya kita letakkan case A besar, case A kecil, ataupun terbalik pun tak pun, case A kecil, case A besar boleh. Kemudian cout, congratulations, excellent, kemudian break. Kita tahu bila katalah orang masukkan A besar, maka A besar memuaskan ataupun memenuhi di sini menjadi true. Baris 12. Kemudian bila di sini jadi true ataupun case ini dipenuhi, maka selepas itu program ini akan membaca baris nombor 13.
Dia akan baca dan dia akan terus baca baris 14. Selagi mana macam saya cakap dia tak jumpa break, dia akan terus baca saja. Dia akan terus baca. Kan? Itu sebab dekat sini kita boleh gabungkan A besar dengan A kecil. Kita tak pisahkan dia dengan, kalau kita pisahkan dengan break, tak boleh lah. Kan? Tapi sekarang kita, bila kita buat macam ni, maksudnya A besar dan A kecil, kedua-duanya akan menghasilkan ataupun mempamerkan congratulation, excellent. Sama juga untuk B. Kita buat sekali, B besar, B kecil ataupun B kecil, B besar, di mana-mana kalau kita nak. Jadi kat sini, B kecil dan B besar sekali akan menghasilkan congratulation good. Kemudian C kecil dan C besar akan menghasilkan try again. Kemudian default work much harder. Ini yang default lah kita dah tengok tadi. Jadi kat sini dia berbeza sikit dengan kalau kita buat multiple selection kat sini. Yang mana kat sini kita perlukan beginilah grade A atau grade A kecil, tapi kat sini tak perlu. Kita letak A besar dan A kecil. Selagi mana dia tak jumpa, kita kena ingat selagi mana kita ataupun program ni tak jumpa perkataan break, dia akan terus baca. Dia akan terus baca baris-baris yang dia jumpa lah. Itu sebab pentingnya kita abaikan break antara A besar dan A kecil. Jadi kalau kita run, kita buat kod, kita cuba. Disuruh masukkan, please insert ataupun please type your grade. Saya masukkan A besar, tarik enter, dia keluar. Sebab A besar, dia dah true kan. Kadang kita tak jumpa break. Dia tak jumpa break, dia akan terus baca yang seterusnya. Congratulations, excellent. Sampai dia jumpa perkataan break ni, maka program kita terus akan skip baris-baris yang lain. Dia tak akan baca dah. Okay. Kalau kita masukkan A kecil sebagai contoh, kita masukkan A kecil, jadi kat sini akan jadi kira false lah, tak memenuhi lah di sini. Tapi tak apa, sebabnya A kecil memenuhi keperluan di sini. Kan sini jadi true. Bila true, dia akan bacalah congratulations dan dia akan jumpa break juga dan tamat. Kan? B besar, B kecil dan sebagainya tak akan dibaca. So kita tengok. Congratulations, excellent. Jadi kalau ada lebih daripada satu case yang sama, kita boleh gabungkan tanpa kita meletak perkataan break. Ada juga pelajar yang pernah juga yang contohnya kan dia buat macam ni, case A ataupun saya tulis lah, dia buat macam ni, case A lebih kurang lah macam ni, apa yang dia buat, case A, dan dia buat atau case A. Ni tak boleh. Tak boleh. Awak terpaksa buat case A, case A kecil. Kemudian ada kolom kat sini. Okey. Agak jelas kat sini. Kemudian apa lagi? Inilah. Ini contoh saya tunjukkan. Ni contoh. We cannot simply use logical operator to connect to logical expression macam ni. So because this is not allowed. Okay. Okay, ada apa-apa soalan ke? So, kita boleh tengok contoh ataupun tengok exercise ni. Tak. We write program 4.4 by using switch statement. Repeat exercise 9 in section 4.3. Sekejap saya tengok. We write program 4.4 using switch statement. 4.4 letak dalam ni. Kan tak ada je sebab ni semua soalan ni. Okay, tak apalah. Repeat exercise 9 in section 4.3 using switch statement instead of a if-else chain. Exercise 9, section 4.3. Exercise 9. Okay, yang ni. Panjang lah pula kan, kita nak buat yang panjang pun.
Rewrite program 4. Yeah, program 4.9. Sorry, 4.6. Character variable for the slide code. Program 4.9. Okay. Sekejap ya saya tengok. Size. Sekejap ya. Tak apa kot. Saya rasa nanti saya akan bagi itulah ingatkan nak baru terfikir nak bagi soalan kan, tapi saya tak apa kot. Saya akan cari sebab kalau kat sini pun sebenarnya soalan untuk switching tak banyak sebabnya kebanyakan switch ni kita boleh gunakan if else. Kita boleh gunakan if else untuk ataupun multiple selection lah rather than guna switch. Okey, saya akan tengok dalam buku yang lain kalau ada, saya akan letak dekat sini. Sekarang ni saya ambil daripada exercise 4 dekat sini. Boleh cuba sendiri. Kemudian saya akan tengok kalau ada nanti saya akan tambah satu lagi exercise 4 supplementary. Itulah tambahan. Okey. Tak apa. Kemudian kita tengok contoh yang terakhir sebelum kita pergi pada topik yang lain. Okey, sekarang ni kita ada, kalau kita tengok sebelum ni kita ada kod yang lebih kurang begini, kan? Yang semalam kan. Kita ada score kalau between A maksudnya 90 ke atas kan contohnya kan. Jadinya macam mana kita nak buat? Kita tengok kod yang semalam. Okey, tapi yang case yang ni dia bagi saya dia limited sikit sebab switch sendiri tu dia agak limited kan. Okey, ni 60. Ini boleh kot. Tapi tak apa. Tengok 70 dekat sini. 90. Ni pun okey kot. Okey, jadinya ni adalah kalau kita gunakan if ataupun multiple selection kan. If, else, else. Kalau lebih besar daripada 90, A. Lebih besar daripada 80, tetapi kurang daripada 90, dia adalah B. Lebih besar daripada 70, tetapi kurang daripada 80, dia adalah C. Lebih besar daripada 60, lebih besar dan sama dengan 60, kurang daripada 70, dia adalah D. Selain itu adalah F. Okay. Jadi macam mana kita nak gunakan switch. Macam mana kita nak gunakan switch structure untuk kita ubah Y code ni. Macam mana kan. Jadi ini dia kat sini bagi saya dia tricky sikit lah. Jadinya kita tengok kod kita. Contoh yang terakhir. Sekejap. Bukan di sini. Kat sini. Switch. Okay. Kat sini please type your score. Sama dengan in score. Sama je. Kemudian kalau score greater than or equals to 90, the grade is A. Kan? Jadinya kalau kita gunakan switch structure, kita perlu letak score ni sebagai kita punya kita punya expression kat sini. Kemudian apa saya buat adalah score saya bagikan 10. Kan? Ini adalah bahagi. Score adalah integer. Integer bahagi integer akan dapat integer. Kan? Yang the decimal part akan diabaikan. Maksudnya kalau kita ada 90, kita bahagi dengan ataupun 90 bahagi 10, kita akan dapat 9. 91 bahagi 10, kita akan dapat 9 juga. Kan? Sebab kedua-duanya adalah integer. Ni dalam C++ lah ataupun dalam programming language. Kalau 95 bahagi 10 akan dapat 9 juga. 99 bahagi 10 akan dapat 9 juga. Kan? Tapi kalau kita buat 100 bahagi 10, of course kita akan dapat 10 lah sebab dia genap kan. Kemudian kalau 89 bahagi 10 kita akan dapat
8. 88 sama juga. 8. Sampailah 80. Kita akan dapat 8. Dan 79 pula kan. 79 bagi 10 dapat 7. Sampailah 70 bagi 10 kita dapat 7. Jadinya apa saya buat adalah grade yang orang masukkan saya akan bagikan 10. Kalau hasilnya 9 dan 10 iaitu yang ni, saya akan bagi grade A. Sini. Ingat balik, kalau kita ada macam ni, case 9 tak ada break, maka case 9 dan case 10 outputnya akan sama, iaitu A. Kemudian case B, case B lah, case 8, iaitu yang ni, 89 sampai 80, yang mana hasil bahaginya adalah 8. Dua-duanya adalah integer. Kalau kita buat point kosong, dia dah lain dah, dia bukan 8 dah. Tapi kita tak buat point kosong, point 0, kita buat 10 saja, maka ini hasilnya akan sentiasa 8, jadinya saya akan bagi grade B. Sama juga 7, grade C, 6 adalah D. Ingat, kat sini kita ada break, setiap case, kemudian default adalah F. Kalau kita try, dan 90, sorry saya masukkan 62 contohnya. 62, so 62 bahagi 10. Bagi 10 kat mana? Dekat sini. Bagi 10. So 62 adalah integer, score, bagi integer juga itu 10, hasilnya adalah 6. Numerical part ataupun decimal part akan diabaikan. Jadi dia akan masuk bawah sini, sepatutnya. Letak kita enter, kita dapat the grade is B. Okey, tentu. Tapi kat sini awak tengok perbezaan antara switch dengan multiple selection. Switch awak terpaksa gunakan math punya knowledge. Terpaksa buat arithmetic calculation lah, kan? Dan awak kena gunakan operator di sini untuk buat tugas ni lah, tugasan ni. Tetapi kalau awak gunakan multiple selection, awak lebih ringkas bagi saya. Kan awak tak perlu nak bahagi kan. Okey. Untuk. Ada soalan? Okey, Ahmad Dr. Switch structure ni tak boleh ke guna yang dekat case tu. Jadi kalau nak buat range umur atau range markah sesuai guna if kan. Betul? Jadi macam tadilah, jadinya switch ni dia kurang fleksibel kan. Kalau character char, contohnya grade apa, grade A, B, C, contohnya kalau jenis darah tu jangan darah O, darah A, tapi ada darah A, B kan, susah sikit lah. Kalau apa, yang ada satu karakter sahaja inputnya, itu kita boleh guna switch. Kelemahan dia, switch dia tak boleh nak guna less than, greater than, equals to tu. Tapi, itulah teknik dia macam ni. Ni bergantung juga kan. Kalau macam ni ditunjukkan. Walaupun inputnya adalah suatu nombor, bukan karakter, dia nombor iaitu integer, tapi kita masih boleh manipulate lah input tersebut supaya kita boleh jayakan apa yang kita nak buat ni dengan menggunakan switch structure. Tapi imagine kalau kita punya range untuk A ni berbeza. Let's say A adalah 95 ke 100. Kan? B adalah maksudnya dia bukan 10 dia punya range dia. Jadi payahlah. Kan macam kita nak buat. Okey. Sorry, bukan ni tapi yang ni. Kan macam ni kita boleh lah kita guna sebabnya range dia 10 kan 80. Kalau 85 macam mana? Kan let's say B daripada 80 ke 85. Jadi susah. Okey, jadi agak terbatas lah. Mungkin boleh buat tapi perlu banyak fikir. Jadinya mungkin yang paling sesuai untuk nombor adalah multiple selection. Okey. Ada soalan lagi ke? Okey, terima kasih soalan. Ainul Madia. Okey, kalau tak ada kita rehat dulu. Sekarang ni jam saya komputer saya 2.43. Kita sambung pukul apa? 2.51 2.51 kita akan sambung topik yang seterusnya iaitu
itu nota 8 looping, repetition. Okay, so boleh take 5 lah. Masuk balik 251. Say okay, kita semua balik. Okay, saya tengok example ataupun contoh dekat internet. Okay, bagaimana kita nak gunakan switch statement ni ataupun switch structure. Dr. Mute. Okay. Saya jumpa dekat internet lah, daripada, kalau boleh nampak dekat skrin saya. Okay. Yang ni. Okay, pautan ataupun link untuk calculator. Calculator apa? Calculator ni simple je. Kita nak gunakan switch structure yang mana kita minta user ataupun pengguna untuk masukkan dua input dan apa operator yang dia nak guna. Contohnya kat sini, kita tengok kat sini kita ada operator ataupun oper. Jenisnya adalah character iaitu char. Kemudian number, saya minta dia masukkan nombor contohnya double. Double 6162, maksudnya ada dua nombor. Nombor pertama dengan nombor kedua. Kemudian kita dah declare, kita bagi tahu, okay, enter an operator, masukkan operator. Sama ada tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Jadi dia akan masukkan dan akan disimpan dalam oper. Kemudian enter two numbers, masukkan dua nombor. Masukkan dua nombor, kemudian dia akan user lah akan masukkan nombor pertama dan nombor kedua yang akan disimpan dalam 61 dan 62. Ini tak ada masalah. Kita dah jumpa banyak kali. Kemudian bagaimana kita nak gunakan switch? Okay, switch ini expressionnya kat sini yang akan dinilai adalah oper. Kita letakkan oper kat sini. Kemudian case, kita ada 4 case. Case pertama, kalau dia masukkan tambah ataupun user lah masukkan tambah. Tambah adalah satu karakter, simbol. Jadi kita kena letak single colon kat sini. Kemudian tolak, darab, kemudian bahagi, kemudian default. Maksudnya kalau dia masukkan selain daripada tu, maka kes-kes yang selain itu akan dimasukkan di bawah default. Okey. Kemudian katalah tambah. Tambah, maka nombor pertama akan ditambahkan nombor kedua kat sini. Yang ni output je. Yang ni 61 nombor pertama, kita see out, tambah, kita akan see out simbol, kemudian kita akan see out nombor kedua, kemudian see out sama dengan, kemudian hasilnya, hasil tambah. Iaitu 61 plus 62. Maksudnya the real calculation happens here. Kat sini. Kemudian tolak, kalau tolak, kita akan buat tolak kat sini. Kalau darab, bahagi, bahagi. Kalau dimasukkan ataupun user masukkan selain daripada tambah, tolak, darab, bahagi, maka kes tersebut akan masuk bawah default yang mana kita akan see out error, the operator is not correct dan kita boleh tamatkan, kita boleh buang break. Kita tak perlukan break sebenarnya. Jadi komen dia kat sini. Operator doesn't, bukan operator is doesn't kan, operator doesn't je. Operator doesn't match any case constant. Okay, so kita try run. Kita tengok macam mana rupa dia. Okay, enter an operator kan. Yang coding ni semua kita buat, tapi ini adalah paparan ataupun display yang pengguna nampak. Enter an operator. So dia masukkan, let's say dia masukkan tambah. Shift plus, tambah, kemudian tekan enter. Jadi tambah telah disimpan dalam oper. Kat sini. Enter two numbers. Let's say dia masukkan 2 dengan space 3. 2 akan disimpan dalam 61, 3 akan disimpan dalam 62. Kemudian saya tekan enter, tak keluar pula. Tekan enter, dia akan keluar 2 tambah 3 sama dengan 5. Kan, maksudnya bila tambah maksudnya case
di sini ya, true, true dekat sini, maka num1 iaitu 2 tambah num2 iaitu 3 sama dengan, kan, sama dengan, ini semua dalam string lah. Kemudian 5 ni adalah yang mana pengiraan ni dilakukan, num1 plus num2. Okey. Kemudian kita boleh juga, kalau let's say kita masukkan operator yang salah, kita masukkan tolak, masukkan tolak, kita masukkan modulo, kan, mod. Kita enter, dia terima lagi, tapi bila kita masukkan nombor, dia masih terima juga, tapi dia akan keluar error, operator is not correct. Maksudnya penilaian sama ada value atau tak operasi kita hanyalah berdasarkan nilai operator ni, oper, iaitu ini ataupun selain daripada yang diberi. Okey, so itu adalah contohlah untuk switch structure yang mana kita gunakan dalam calculator, simple calculator lah. Okey, kemudian so habislah. Kalau ada soalan boleh type je, kalau ada masa nanti kita akan tengok. Okey, ada ke? Okey, 25. Okey, jadi kalau kita tengok dekat kita punya performa, just nak make sure kita right on track. Okey, so kita dah habis dekat ni, kita dah habis ni, dan sekarang ni pun dah minggu ke-6 dah pun, jadi kita akan cuba buat yang ni lah, gelungan ni, struktur kawalan, control structure ada dua, iaitu pilihan dan ulangan ataupun gelungan iteration lah. Okey, jadinya okey, so kita boleh tengok ni. Okey, let's start with the question. Kita mula dengan satu soalan lah. How do we write a C++ code that accepts the marks of 10 student? Kan? Macam mana kita nak tulis satu code yang akan terima 10 orang pelajar, maksudnya markah 10 orang pelajar, then calculate the average, kan? Then calculate the average of these numbers, kan? Maksudnya kita bagi 10 lah untuk dapatkan average. Okay, jadinya yang paling the most, kita kata straightforward way lah, ataupun the most direct way mungkin adalah kita akan declare 10 variables to store these 10 numbers. For example, num1, num2 sampai num10. Kan, jadinya saya nak buka seterusnya 80. Kan, mungkin macam ni kita akan buat. Kan, kita ada num1 sampai num10, so ada 10 nombor. Kemudian kita akan minta user masukkan, please enter 10 numbers, dia akan masukkan lah, num1 sampai num10. Kan, ni kita dah biasa tengok sebelum ni, cuma dia panjang sikit je sampai 10. Soalnya kita masuk 2 atau 3 je, sekarang ni sampai 10. Kemudian apa yang akan dibuat adalah bila dah masuk, program ni akan kira hasil tambah, kira, kemudian disimpan dalam sum. Sum adalah summation lah, kan, adalah double. Kemudian apa dibuat? Sum divided by 10, akan dapat dia punya average ataupun purata. Kerana kita akan see the main value is average, itu berapa yang dikira lah. So kalau kita type, please enter 10 numbers, let's say saya nak buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya dia akan simpan beginilah. 1 akan simpan dalam num1, 10 ataupun 10 akan simpan dalam num10. Kemudian bila saya tekan enter, simpanan itu berlaku lah, dan kita akan dapat outputnya, the mean value is 5.5. Okay. Tapi ada isu berkaitan dengan benda ni. Kan, kenapa? Kita tengok. Dia kata this way of writing a code will take quite a lot of time. Kan, masa lama lah nak menulis tu. Kan, sebab nak kena type num1, num2, copy paste kan. Dan bagaimana pula kalau kita ada banyak nombor, contohnya 30.
Jadi kita takkanlah kita nak buat 61, 62, 63, 610, 11 sampai 630. Kan, jadi banyak sangat kita nak masa yang kita kena peruntukkan, kita kena allocate masa untuk menulis kod sahaja. Kan? Jadinya bukan saja di sini, kita kena declare juga kan. Kita ada double 61, 62 sampai 630 kan, nak kena declare lagi dekat sini, ini pun nak kena ubah lagi kan. Kemudian let's say data tiba-tiba awak pergi ke satu tempat ataupun ke tempat kerja, minta awak cari purata 5 nombor sahaja, bukan 30 kan. Katalah 5 number sahaja. So awak kena buang balik, kena ubah sesuai lah kod awak tersebut. Kan 61 sampai 65 contohnya. Jadi awak kena sentiasa modify, kena ubah sesuai awak punya kod tersebut. Jadinya dekat sini berlaku pengulangan lah. Pengulangan kita masukkan nombor, pengulangan kita simpan nombor. Jadinya sebenarnya ini pengulangan ataupun repetition ni kita boleh gunakan looping. Repetition can be done using apa yang kita akan belajar iaitu while loop, for loop ataupun do while loop. Jadinya kalau saya boleh tulis kat sini. Okay, kita ada sekejap ya, saya tengok kita ada repetition. Okay. Okay. Kemudian kita ada while loop ataupun kat sini dipanggil looping lah. Ataupun loop sahaja. Kita ada while loop, kemudian kita ada for loop, dan kita ada do while loop. Okay. Saya tengok while loop, turut do while loop. Ada tiga titik. Okay. Jadi kita tengok yang pertama dulu. While loop. Cara senang je. While, expression, statement. Itu sahaja. While, expression, statement. Sebelum ni kita ada if, expression, statement. Sekarang ni dia while, statement. Okay. Dekat sini while adalah reserve keyword, reserve word. So the parenthesis kat sini adalah part of the syntax, compulsory, iaitu ni. And the statement can either be simple or compound statement, and it's called the body of the loop. Kat sini dipanggil body of the loop. Okay, kemudian the expression act as a decision maker and it's usually a logical expression. Okay, ini sama juga expression macam dalam if statement sebelum ni. Di kat sini kita tengok kalau true maka kita akan execute statement dalam kat sini. Dah execute dia buat apa? Kalau sebelum ni execute statement dia akan terus tamat. Okay, tengok dekat sini expression true, bila true ni bila if if kalau expression true dia akan statement execute kemudian dia akan terus tamat. Tetapi di sini dia lain. Bila true statement dia akan pergi atas balik. Akan berlaku penilaian sekali lagi sama ada expression ni true or not. Kalau true akan execute statement dan dia akan naik atas ulang lagi expression tu. Ini berbeza dengan kalau false. Kalau false statement tak akan ditekan execute lah. So kalau false terus tamat kita punya looping tersebut. Okay, sebab kata expression acts as decision maker, usually a logical expression which is the output adalah true or false. Okay, if expression evaluate to true, then statement execute ni apa saya cakap tadi. Kalau true, statement execute. Kemudian expression will be re-evaluated every time. Kan? Kalau again evaluated to true, then statement execute lagi.
Kemudian statement continue to execute until the expression is no longer true. Bila false, maka dia akan keluar daripada loop tersebut. Dan program akan terus tamatlah ataupun pergi pada program-program yang lain. Okay, itu gambarannya lah dia punya flowchart. Okay, so a loop that continue to execute endlessly. Kan? Maksudnya dia akan terperangkap dalam loop ni. Itu dipanggil sebagai infinite loop. Iaitu something that we usually want to avoid. Selalunya. Okay, contohnya kalau awak buat program ataupun awak gunakan mesin, contohnya mesin ATM ke ataupun online banking ke, awak tak boleh nak log out. Kan, awak still terperangkap dalam the system. So itu mungkin dipanggil infinite loop. Okay, so this has enabled us to change the above code to something simple and can be used for any number of n. Okay, above code ni adalah maksudnya adalah yang ni. Kemudian kita nak ubah sesuai menggunakan looping, yang pertama sekali while loop. Yang mana kita akan tengok bahawa kita boleh gunakan ni untuk any number of input. Bukan 10, bukan 20 tapi pulang kepada kita. Okay, jadi cara dia, saya dah buat kat sini. Okay, kod 84. Oh, sorry. Saya save pula, saya tak nak save, saya nak open. 84. Okay. Jadi kita nak ambil semua ni. Memang kita nak ubah lah, memang totally different lah. Bukan switch, if else macam lebih kurang sama kan. Tapi ini boleh kata totally different. Okay. So kita akan buat, kalau kat sini kita gunakan double, sebenarnya kita gunakan integer pun tak apa, tapi tak apa. Okay je kita gunakan double. Okay. So double, sum, average, dengan sini kita 6 kan, 6 1 sampai 6 10. Tapi saya hanya perlukan satu saja, iaitu 6. So 6 ada, average ada, sum pun ada. Kan? Sum ni summation lah. Kemudian saya bagi nilai kosong dekat sini. Kenapa? Nanti kita akan tengok. Okey. Kemudian saya bila looping, saya akan lakukan pengulangan, maka saya perlu ada counter. Perlu ada suatu pembalik ubah yang dia menjadi penjaga kepada saya punya looping. Okey, iaitu saya namakannya sebagai I. I saya bermula daripada I sama dengan 1. Saya initialize dia sebagai 1 sebab I nilainya 1 untuk permulaan, dan habis nanti I sama dengan 10 sebagai contoh. Okay, kita akan tengok macam mana kita guna. Guna N adalah number of bilangan nombor yang kita nak kan, the number of the input from user, iaitu 10. Tapi kita boleh tukar. Kemudian baris nombor 8, cout, please enter N numbers. Kan, maksudnya kalau kita letak 10 kat sini, maka akan keluar please enter 10 numbers. Okey. Kemudian kat sini apa yang pentingnya. Okey. While, jika ataupun semasa ataupun selagi I kurang ataupun sama dengan N, maksudnya selagi dalam ni true, maka lakukan segala yang ada dalam braces ni, dalam curly bracket ni. Okey, selagi mana ini adalah benar ataupun dipenuhi, fulfilled, maka repeat this. Bila tak benar ataupun false, keluar daripada ataupun end the loop, tamatkan, dan sambung pada baris tu. Jadi kat sini, selagi benar, maka kita akan sign, kita akan minta orang masukkan nombor ataupun user masukkan nombor, dan nombor tersebut akan disimpan dalam 6. Kemudian sum plus 6, I sama dengan 1. Okay, kita tengok sekejap ya, kat sini saya dah terangkan. Okay, kita tengok dulu macam mana kod ni berfungsi.
Okay, saya compile. Okay, tak ada error. Okay, please enter 10 numbers. Ini datang daripada baris nombor 8. 10 adalah nilai yang di-evaluated, yang dinilaikan daripada sini. Okay, kemudian saya nak masukkan, maksudnya kat sini saya masukkan ini adalah pada di sini, CE. Jadi saya nak masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kira. And the mean value is 5.5 kat sini. The mean value is 5.5. 5.5 adalah average. Ataupun kalau keliru, sebenarnya kita boleh masukkan satu persatu. Okay. Please enter 10 numbers. Saya masukkan 1. Bila saya masukkan 1, 1 akan disimpan dalam 6. Kemudian saya tekan enter lah. Okay. Sudah simpan, kemudian saya masukkan 2. Dan saya tekan enter lagi. Okay. So dia akan ulang sampai 10. Okey, jadinya siapa yang jaga pengulangan ni? Yang jaga pengulangan ni adalah expression dekat sini. Okey, jadi kat sini untuk permulaan, katalah bila saya mula tadi, okey, saya start, please enter 10 numbers. Jadinya kat sini, enter 10 numbers, kemudian saya nak masukkan 1. Bila saya tekan enter, ataupun macam ni, please enter 10 numbers. Okay, kat sini. Kemudian, pada baris nombor 9 ni akan berlaku evaluation. Kan? While I less than or equals to n. I berapa? I adalah 1. N berapa? N adalah 10. Kan? Jadinya 1 less than or equals to 10. Benar atau tidak? Mestilah benar. Bila benar, maka di sini jadi true. Sini jadi true. Kemudian Cin. Cin, barulah keluar Cin kat sini kan. Jadi saya masuk, let's say saya nak letak berapa? 1. Jadi 1 nanti bila saya tekan enter akan disimpan dalam 6. Kemudian apa lagi akan berlaku? Baris seterusnya, okay, 6 tadi adalah 1 kat sini. Jadinya 6 adalah 1. 1 tambah sum. Sum berapa? Sum saya dah letak tadi, kosong. So 1 tambah kosong dapat 1. Kan? Jadi 1 akan disimpan dalam nama yang sama, iaitu sum. Kemudian I equals to I plus 1. I ni apa? I adalah 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Sekarang nilai I yang baru adalah 2. Kemudian looping kita akan ulang, akan naik ke atas. Kemudian I sekarang adalah 2. 2 kurang ataupun sama dengan 10, ya. Kan? True. Kan? Bila true, maksudnya kita tak tamatkan. Kita akan terus masuk ke dalam semula. Cin sum. Macam ni lah kan? So saya nak masukkan 2. Jadinya 2 adalah 6. Jadinya bila saya tekan enter, 2 disimpan dalam 6, kemudian 2 tambah berapa? Tadi sum adalah 1. Jadinya 2 tambah 1 jadi 3. 3 akan disimpan dalam sum. Kemudian I dah 2 tadi kan? So 2 tambah 1 jadi 3. Kemudian naik atas. 3 kurang daripada ataupun sama dengan 10, ya. Kan? Jadi true. Bila tu dia akan ulang lagi. Sampai habis. Okay. Sampai yang ke 10. Kan? Bila I sama dengan 10, 10 kurang ataupun sama dengan 10, ya. Sebab 10 sama dengan 10 kan? Jadinya kes di sini masih benar. Kemudian I sama dengan 11. Kan? Dia akan tambah 1 setiap kali pengulangan. Okay, 11. Adakah 11 kurang ataupun sama dengan 10? Kan? Sebab N masih lagi 10, I yang berubah. Jawapannya false. Bila false, maka looping terus tamat. Dan program kita akan terus pergi pada baris nombor 16. Kan? Okay, gitu. Jadi kita tengok explanation dekat sini. Okay, assume that you type value rather than 1, 2, 3 sampai 10,
Katalah awak type 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, 7 kan. Kat sini. Saya nak type. Biar sama dengan di sini. Saya nak type 2, 1, 2, 3, ataupun saya nak buat 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, 7. Jadi saya dapat min value is 4. Itulah sama dengan ini. Jadi apa yang berlaku? Iteration yang pertama, value of I kat sini, pada kali pertama I adalah 1. N tak berubah. Dalam ni N tak berubah langsung. N masih ataupun kekal 10. Kemudian, expression in while I less than or equals to N. Bila I sama 1, N sama dengan 10, maka dia adalah true. Kemudian, value of sum. Sum adalah sum, iaitu kosong, tambah dengan nombor pertama yang saya masukkan, iaitu 2. Jadinya kosong, iaitu sum, yang permulaannya tadi, tambah 2 dapat 2. Dan 2 tersebut disimpan dalam sum juga. Nama yang sama. Kemudian, I sama dengan I plus 1. I tadi 1, tambah 1 dapat 2. Sekarang I dah 2. Kemudian, expression kat sini, 2 kurang daripada 10, ya. Jadi di sini true. Bila true, kita akan masuk balik dalam looping ni, kita akan type lagi nombor. Iaitu saya masukkan nombor yang kedua, iaitu 1. Okey, jadinya sum adalah sum yang lama tadi, iaitu 2 dekat sini, tambah dengan 6, iaitu 1. Saya dapat 3. 3 ni kita akan simpan dalam sum dekat sini. Iaitu nama yang sama dengan yang ni. Jadinya sekarang ni, sum ni dia adalah placeholder yang mana nilainya akan sentiasa kita kemaskinikan nilai ni. Berdasarkan hasil tambah yang sebelum, berdasarkan the summation of the previous numbers entered by user. Okey? Jadi begitu. Jadi I ni adalah counter. Jadi nilai I ni penting. Adalah counter. Okey? Sampailah yang iteration number 11. Yang mana I equals to 11 lah. Jadi kat sini 11 ataupun 11 less than or equals to 10, jawapannya false. Salah. Bila salah, maka kesemua ni akan diabaikan. That's why kat sini, bila false, maka the loop terminates. Faham? Okay? Itu saja. Okay, that's why kita boleh dapat kita punya kat sini lah. Okay, so saya kena ini. Okay, enter to 10 number, saya masukkan macam tadi lah, dapat. Okay, let's say macam tadi soalannya kan. Katalah kita ada pertambahan orang, kan. Katalah ni markah pelajar contohnya. So kita boleh buat 30. Kita ubah dekat sini saja. So looping kita pun akan dinilai berdasarkan nilai 30. Jadi kalau kita run, dia tak ada masalah. Kan, saya boleh type sampai 30. Kan, berapa-berapa yang saya nak, saya letak je. Okey. Dia tak tamat pun selepas 10 nombor kan. Sebab dia akan tamat bila dah masukkan 30 nombor. Kan. Okey, jadinya dia bila awak gunakan looping dia lebih fleksibel. Tiba-tiba awak nak kurangkan bilangan pelajar ke atau apa bilangan, awak buat 5. Kan, boleh, tak ada masalah. Okey, awak compile. Bila awak tukar ni awak kena compile balik. Compile dan awak run. Please enter 5 numbers. Okay, saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia terus keluar output. Dan awak dah tadi masukkan nombor lain dah. Sampai 5 dah, dia akan stop. Okay, sebab dia dijaga oleh counter dekat sini. Okay, so apa lagi? Macam saya cakap tadi, awak boleh buat satu-satu macam ni. Okay, ataupun awak nak masukkan
serentak pun tak ada masalah. 1, 2, 3, 4, 5, tekan enter. Sama juga. Okey. Tak ada masalah tak dekat sini. Saya takut ada yang ialah dia berbeza sikit cara lihatnya kan. Ada ke soalan? Pasti ada punya, tapi ialah kan baru jumpa kan benda ni kan, bagi yang tak pernah belajar lah. Okey, okey, ni adalah lebih mudah. Tapi ni ada kesilapan sikit sebab bila saya convert dia ke PDF dia lari sikit. Dia kena keluar sikit. Kena ke dalam sikit. Keluar sikit, tapi dia dah ke sini. Nanti saya betulkan balik kod ni ataupun nota ni. Okey, kita tengok contoh seterusnya. 85. Doktor mute. Okey, kita ada counter kat sini. Okey, kita kata dia counter lah. While selagi mana I less than or equals to 20 is true, selagi mana, cara nak baca dah, selagi mana I kurang daripada 20 adalah benar. Nak baca dia lah. Selagi mana I kurang ataupun sama dengan 20 adalah benar, maka execute whatever is in the loop ni kat sini. Okey. Jadinya kat sini I sama dengan kosong. Kemudian kosong kurang daripada ataupun sama dengan 20. Adakah benar? Ya, benar. Maka kalau benar, execute di dalam ni. Execute ni nak buat apa? Tak buat apa pun kan. Simple je. Kita nak see out je. See out I. Iaitu sekarang ni I adalah kosong. Kemudian bagi satu ruang. Kemudian I iaitu kosong, kita akan tambah 5. Kan? Jadi kosong tambah 5 dapat 5. Kemudian kemaskinikan nilai I iaitu 5. Kemudian naik atas balik. 5 kurang daripada ataupun sama dengan 20, adakah ia benar? Jawapannya ya, benar. Kalau benar, see out I iaitu see out 5. Kemudian 5 tambah 5, 10. Jadinya nilai I jadi 10. Kan? 10 naik atas balik. 10 kurang atau sama dengan 20, jawapannya benar. Kan? Kurang. Kan? Jadi sampai habis nanti, bila kita dah dapat nilai yang lain, dia akan jadi false dan akan tamat. Jadi kita cuba run kod kita. Okey, so kita buat macam ni. Okey, dah 5, dah 10, 15, kemudian I adalah 20. Kan? See out 20, katalah sampai sini, I less than or equals to 20. Dan katalah I adalah 20 lah, kan, ataupun 20. Okay, so di sini jadi benar, masih lagi benar, kan? Kan 20, kalau kita tengok balik apa yang kita dah belajar sebelum ni, okay, 20 sama dengan, kurang ataupun sama dengan 20. Kan? Mathematically ini tak betul lah, sebab 20 memang sama dengan 20. Kenapa perlu sama less than? Tapi dalam program ni awak dibenarkan menulis itu. Apa-apa statement awak nak tulis boleh. Kan, sebab apa? Setiap statement akan dinilai benar atau tak. Kan? Jadi kalau dalam ni kita masih ada case yang ni, case sama dengan. Case ni walaupun tak betul tapi case sama dengan ada. Jadi sini dikira true. So bila I sama dengan 20 less than or equal to 20, yes, kan, benar. Maka see out 20. So kita dapat 20 lah kat sini. Okey, kemudian 20 tambah 5. Kan? 25. Simpan dalam I sama 25. Kemudian naik atas. 25 ataupun 25 less than or equal to 20, jawapannya false, kan, tak benar. Dia tak benar, tamatkan. Kan?
terminate loops ataupun terminate loop lah. Bila terminate maka that's why kita tak nampak lagi apa-apa output dekat sini. Okey. Terus program kita tamatkan akan pergi pada return 0. Okey. Sini kat nota ni saya kena ke dalam keluarkan dia sikit kan, supaya dia hanya sedikit sahaja while cout kan. Bukan sampai yang ni. I ni berada bawah cout bukan sampai ke depan. Kalian tengok 85, 86. Okey. Ini sama juga lebih kurang, tetapi kalau kita mula sekarang ni kita mula dengan kosong, tapi sekarang ni kita mula dengan 20. Kemudian kita punya looping tadi I less than or equals to 20. Kan, sekarang ni I greater than or equals to 0. Kan. Sekejap saya tengok nota. Ni adalah penerangan tadilah. Kemudian kita tengok nota untuk yang ni. Okey, ni pun sama juga. I ni kena bawah C. Okay, saya betulkan. Ini kita cuba run. Saya kena padam dulu yang ni. Okey. Nak padam ni juga. Run. Okey. Jadi kita bermula dengan I sama dengan 20. I sama dengan 20. Kemudian baris seterusnya. While I greater than or equals to 0. Kan? Adakah benar? Jawapannya benar. Sebab I adalah 20. 20 sentiasa besar daripada kosong. So true. Bila true, maka cout I. Iaitu 20. Kita dapat ni. Kemudian, bila I kita kurangkan. I minus 5. 20 minus 5. 15. 15 simpan dalam I balik. Kan? So I equals to 15 sekarang ni. Kemudian naik atas. While I greater than or equals to 0. I sekarang adalah 15. 15 greater than 0. Yes. Kan? True. Bila true, maka cout I. Iaitu 15. Kemudian I kita akan kurangkan lagi. Kan? 15 tolak 5 iaitu 10. Simpan dalam I semula kat sini. So I sekarang adalah 10. Naik atas balik. 10 ataupun 10 greater than or equals to 0. Yes. Dia punya true. Kalau true, cout I. So I adalah 10. Dan kita cout dekat sini. Kemudian 10 tolak 5 itu 5. Simpan dalam I. Dan naik atas. I ataupun 5 greater than or equals to 0. Yes. Benar. Cout I. Dapat 5. Cout 5 dekat sini. Kemudian kurang lagi. 5 tolak 5 kosong. So I sama dengan kosong. Naik atas. I iaitu kosong greater than or equals to 0. Yes. Kan sebab kosong memang sama dengan kosong ataupun 0 lah kan. Jadi cout I. Dapat cout 0 kat sini. Kemudian 0 minus 5 dapat minus 5. Kan? So I equals to minus 5. Naik atas. Minus 5 greater than or equals to 0? No. Kan? False jawapannya. Bila false, terminate loop. Kan? Dia tak akan baca lagi dah apa yang ada dalam kita punya statement dekat sini. Kan? Terus pergi pada baris seterusnya iaitu return 0. Okey, ini saya ada tulis kat sini lah. Kena ambil masa bacalah. Sebenarnya tak ada pun baca macam mana kan. Sebenarnya sama dengan apa yang saya terangkan tadi. Okey, bila I sama dengan 5, maka expression dekat sini menjadi false. Bila false, the loop terminates. Okey. Saya ada soalan. Sekejap ya. Kita macam nak tahu counter tu kena tambah tolak berapa? Terpulang lah. Terpulang. Dalam kes ni saya gunakan 5. Tapi kalau awak nak buat 3 terpulang. Nak buat macam mana tu? Boleh. Kan? Boleh saja. Tapi dalam kes ni saya gunakan 5. Okey. Dekat sini, kalau kita tengok kes kita yang awal-awal tadi, switch. Bukan switch. Repetition. Wow. Kat sini, I equals to I++. Kita boleh ubah sikit. Kita
kita boleh buat apa? Kita boleh buat I++. Sama juga kan apa yang kita belajar sebelum ni kan. Pada dan kita guna I equals to I plus 1, kita gunakan I plus. Ataupun satu lagi saya pernah terangkan, kita boleh guna I plus equals 1. Sama juga sebenarnya, tak ada beza. Okey. I equals to I minus 5. Boleh tak kita nak tulis ringkasan? Boleh lah kot ringkasan. Selain daripada ni, kita boleh juga gunakan macam tadi juga I, betul kan? Takut silap pula. I minus equals, biasa sama kot, dia equivalent. Kita try, betul tak? Sama juga. Sama ada kita guna I equals to I minus 5 ataupun kita guna I minus equal 5. Sama je lah kan, cuma tulis I sekali saja. Yang ni kena tulis I 2 kali. Tapi sama je. Ataupun kita boleh buat I plus minus 5. Kan? Maksudnya sama je. Okay. So cuma tu shorthand. Tak tahulah, mungkin shorthand notation. Tak pastilah shorthand ke tak. Okay, tapi saya just nak letak dia dekat tengok sini. Dekat 86 2 sifar buang 2, iaitu saya nak gunakan macam ni 5 ataupun I plus minus equals minus 5. Boleh guna yang mana-mana kalau nak. Ada soalan ke? Doktor, possible tak loop infinity? Possible? Saya dah terlupa benda ni. Okey, jadinya macam ni. Bagus tu soalan tu. Okey, sebenarnya kita boleh discuss dia dekat mana. Sekejap saya tengok. For loop. Okey. Okay, tadi kita ada cakap pasal infinite loop, kan? Maksudnya dia continuously kita kata running the code lah, kan? Tanpa ada apa-apa penamat. Dipanggil infinite loop. Okey. Jadi yang kat sini sekejap ni saya tengok. Kita ambil mana-mana ni. Let's say terima kasih soalan ni sebab saya pun terlupa pasal infinity looping ni kan. Infinite loop ni ataupun itulah. Okey, let's say kita ambil contoh. Contoh berapa tadi? Contoh counter. Sorry, bukan ni. Yang mula-mula tadi, while. Okey, yang ni while. Bukan ni, sorry. 80. 85. Okey, macam ni. Kita ada kalau kita run, kita start daripada I sama dengan 0. Kita start daripada I sama dengan 0. Kemudian kita akan naikkan nilai I sebanyak 5 untuk setiap kali pengulangan ataupun for every iteration kita akan increase the value of I by 5. Kan, nilai dia akan tambah 5. Kan, daripada 0, 5 sampai I sama dengan 20. Kemudian dia akan see out lagi. Tapi nanti 20 tambah 5, 25. 25 kurang daripada 20, maka di sini jadi false kan. Sebab 25 lebih besar daripada 20 kan. Di sini jadi false. Bila false akan tamat. Okay, so ni adalah loop yang betul. Okay. Tetapi infinite loop boleh terjadi kalau kita tersilap. Kat sini. Sorry. So, infinite loop. Okey. Kalau kita silap tulis kod. Kan, sebabnya kat sini penjaga dia adalah kurang daripada ataupun sama dengan 20. Tetapi katalah kita tersilap. Kan, kita buat macam mana? Kita buat sekejap saya tengok.
katalah kita tertukar, kita buat, saya nak save dia sebagai while, dan saya nak buat infinite. Okay. Katalah saya buat greater than 0. Kan, I greater than ataupun equals to 0. Jadinya kat sini, I sama dengan 0. Kemudian I iaitu 0 greater than or equals to 0. Jawapannya true. Bila true, cout 0. Kemudian 0 plus 5, which is 5, then save in I. Untuk I jadi 5. Naik atas, 5, greater than or equals to 0, yes, true. Jadi kalau true, cout 5, cout 5. Kemudian 5 plus 5, 10. Jadi I sama dengan 10. Kemudian 10, naik atas balik, 10 greater than 0, yes. Kan? Ini cout I iaitu 10. Kemudian 10 plus 5 adalah 15. Jadi kat sini sentiasa benar. Bila benar, maka loop akan tak ada cara untuk hentikan dia. Tak ada cara. Jadi kalau kita run, kita compile ataupun execute kat sini, kita compile ataupun build kat sini, dia tak ada masalah. Grammatically betul. Tapi adakah ia apa kita nak, tu kita kena run, kita tengok jadi apa. Jangan crash. Saya punya plus ni pun sudahlah. Okay, so dia akan run infinitely. Tak ada tak henti-henti keluar. Okay, sebab tak ada cara untuk kita tamatkan kita punya looping ni. Jadi kita kena hati-hati. Okay. Sama juga untuk kod berapa tadi? Yang ni, kan? Kod 86. Kan kod 86. Bila kita kurangkan nombor tu kan, kita kurang-kurang dia akan berhenti. Kan? Yang ni kod. Betul. Kita start daripada 20. Sekejap saya nak simpan dulu. Infinite loop. Okay. Kalau kita run, okay, I sama dengan 20. While I greater than or equals to 0 is true, cout I. Then minus 5 nilai I itu. So 20 greater than 0, greater than or equals to 0, yes, true. Macam tu, cout 20. Kemudian kurangkan nilai 20 ataupun nilai I sebanyak 5. So kita dapat 15. Kemudian naik atas. 15 greater than or equals to 0, yes, cout I. Iaitu 15. Kita dapat kat sini. Kemudian kurangkan sampai 10. 10 dia besar ataupun sama dengan kosong, ya. Kan? Cout 10. Kurangkan kepada 5. Kemudian naik atas. 5 greater than or equals to 0, true. Kan? Cout 5. Kemudian dapat lain ni kan. Kemudian 5 tolak 5, kosong. Kan? Kosong naik atas. Kosong ataupun sifar greater than or equals to 0, yes. Kan? Sebab nilainya sama. Kan? Jadi termasuk dalam kes yang ni. True. Cout 0. Kita dapat 0. Kan? Kemudian 0 minus 5 adalah minus 5. Kan? I equals to minus 5. So kat sini jadi false. So dia tamat. Kan? Jadi macam mana kita nak ubah? Let's say kalau kita kita ubah dia. Let's say kita buat I less than or equals to 100. Kan? Ataupun 20 pun dah cukup dah sebenarnya. Less than or equals to 20. Kan? Sebabnya less than equals to 20 sini jadi true. Dan nilainya akan turun 15. Kemudian masih lagi true. Kan? So kalau saya run kat sini. So kalau mula-mula 20 less than or equals to 20 ataupun 20, true. Maka cout 20. Kemudian 20 minus 5 adalah 15. 15 less than or equals to 20, yes. Kan? Jadi kalau kes pertama dah jawapannya kat sini true, kes yang seterusnya mestilah akan true juga sebab nilai F sentiasa berkurang sebanyak 5 pada setiap kali iteration. Jadinya kalau kita run yang sebenarnya tak ada error kat sini, zero error. Tapi kita tengok adakah dia
dapat tunjukkan apa yang kita nak. Okay, dia akan jadi infinite loop. Dan nombor-nombor adalah nombor negatif sebenarnya. Sebab nilai I semakin berkurang. Kan? Dan ia sentiasa memenuhi syarat di sini. Ataupun dengan kata lain, syarat ataupun expression di sini sentiasa true. Bila true, maka tak ada apa yang boleh menyekat daripada looping ataupun loop ini tamat. Itu sebab terjadinya infinite loop. Okay. Sebaik tak crash saya punya ni. Okay, terima kasih soalan tu. Okay, doktor, kiranya if kita buat coding and coding tak henti buat looping, means kita punya coding ada somewhere from somewhere ke? Betul? Maksudnya dekat situlah most probably pada expression kita yang salah. Okay, terima kasih soalan di Ian ni dengan Aisyah, of course lah Ainul Madia. Okay, ada apa soalan lagi ke? Okay, 342. Doktor nak tanya? Ya? Mana kita nak tahu kita nak letak input tu dalam while loop ataupun luar loop? Sorry? Bagaimana kita nak tahu input letak dalam apa? Dalam while loop atau luar loop? While loop atau? Luar loop. Di luar loop. Ya saya betul. Setakat ni saya rasa contoh-contoh ni kita memang letak sini, kita letak ini contoh yang pertama tu ke? Macam ni. Okay. Ini ke? Sebab ini sebab bila kenapa kita gunakan loop? Sebabnya kita nak lakukan pengulangan. Kan? Jadinya dalam kes ni kita minta pengguna masukkan nombor. Tapi kita bukan minta sekali. Kita minta 10 kali ataupun n kali. Kan? Jadi bila berlaku pengulangan mesti kena guna looping, mesti kena guna loop. Kan? Bila perkataan pengulangannya mesti kena loop. Tak kisahlah apa benda pengulangan yang awak nak buat, sama ada awak nak in berulang kali atau awak nak out berulang kali, kan? Mestilah awak akan gunakan loop. Bila ada pengulangan saja, kalau sekali tak payahlah. Kan, buang masa lah kan. Okey. Ada apa-apa soalan lain ke? Okey, kita tengok yang seterusnya. Ada masa lagi. Okey, kita akan cuba habiskan kita akan cuba habiskan while loop hari ini. Kemudian minggu depan kita akan masuk, kita masuk for loop dengan do while loop next week. Okey, sekejap ya. Kat sini tadi kita dah tengok contoh ni pun sama, nanti saya betulkan. Okey, counter control, sekejap ya. Sentinel. For loop, okey. Ada beberapa lagi contoh je kat sini. Okey, so kita ada bila kita macam tadi, yang ni adalah infinite loop. Maksudnya loop yang kita tak nak lah sebenarnya kan, yang tak betul lah kan. Tapi bila loop yang betul, yang the properly written loop statement, okay, ada beberapa cara yang kita boleh gunakan untuk kita terminate, untuk kita tamatkan loop. Jadi kita tengok macam tadilah, kita tengok dekat loop kita tadi. Contohnya dekat sini kan, kita sentiasa ada I kat sini kan. Kita akan kemas kini, kita update nilai I. Jadi I ni adalah counter lah, kita kata counter. Sebab nilai I yang kita kemas kini dalam loop tersebut akan digunakan untuk kita jaga loop kita ni bila masa kita nak terminate kita. Okay. Jadinya itu dipanggil sebagai counter control while loop. Okay. The example shown above are counter control while loop since the variable I, nilai I tu, tak kisahlah kita guna n lah kan, tapi dalam ni saya gunakan I. Dia bertindak sebagai counter, acts as a counter. Kemudian dia will be updated
each time the loop execute. Dan dalam loop sendiri nilai I itu dikemaskinikan. Dan dia juga menjaga bila loop tersebut terminate. Okay. Jadinya dalam kes ni, we know exactly the number of time the loop will be executed. Kita tahulah bila I sama dengan macam ni kan. Bila I kurang daripada 20 atau sama dengan 20, loop ni akan, di sini akan jadi true, maka loop ni akan execute. Selepas tu, loop akan tamat. Jadi kita tahulah berapa. I itu sama dengan berapa. Barulah program tu tamat. Iaitu bila I lebih besar daripada 20, maka program akan, loop akan tamat. Kan? Itu yang kalau kita tahu. Kan? Itu maksudnya kat sini. Okay. So we know exactly the number of time the loop will be executed. This is useful when we know the amount of input data available. Okay. Kemudian, sekejap je saya tengok. Ni macam tadilah kan. Nombor yang kita nak minta orang masukkan. Kan, 10 nombor. Kan. So kita gunakan counter dekat sini, iaitu I. Bila masukkan nombor pertama, I akan tambah 1. Masukkan nombor kedua, I tambah 1 lagi. Sampailah 10 nombor dimasukkan. I akan, bila I sampai 11 ataupun dah 10 tambah 1 iaitu 11, maka di sini tidak akan dipenuhi ataupun menjadi false, maka loop kita tamat. Okay, nanti kita akan tengok dalam kelas ni kita gunakan for loop. For loop lagi senang. Okay, lagi convenient lah kita nak buat. Okay, tapi tak bermaksud while loop ni tak ada gunanya. Ada banyak juga gunanya. Okay, jadi kalau kita ada counter I yang kita kemaskini setiap kali dalam kita punya iteration ataupun loop, dan I itu menjaga kita punya bila loop kita tamat, itu dipanggil sebagai counter control while loop. Okay, tapi ada lagi beberapa contoh, iaitu kat sini sentinel control while loop. You do not always know how many pieces of data or entries need to be read, but you may know that the last entry is a special value called a sentinel that will tell the loop to stop. Kalau ada special value yang menjaga ataupun special value yang betul lah yang menjaga awak punya loop, maka the special value is called a sentinel. Sentinel kat sini. Yang mana sentinel dia akan menyebabkan loop tersebut ataupun iteration terhenti. Jadi kat sini while loop will execute ataupun will continue executing as long as the program has not read the sentinel. Selagi mana sentinel ni tidak dijumpai dalam loop, maka program awak akan berterusan run. Dia berbeza dengan tadi, dengan counter. Command ni senang. Okay. While variable tak sama dengan sentinel is true. Bila mana ini true, apa yang true? Iaitu variable tak sama, not equal to sentinel, maka run the ataupun execute the loop. Kan? Continuously execute the loop. Contohlah, selagi mana variable tak sama dengan sentinel. Kan? Bila sama je, tamat terus. Kan? Loop tersebut. Okey, jadi kita tengok contoh. Contoh kat sini open sentinel. Jadi counter yang boleh tengok ni, tapi sama dengan nombor yang tadi, ataupun saya boleh tunjukkan tak payah. Okay, how many number do you want to insert? Okay, ni sentinel. Counter, sama macam tadi kan, yang 10 nombor ke berapa nombor ke kan. Okay, how many numbers, bolehlah saya run. Okay, ni macam kod yang mula-mula tadi. Okay, let's say kita nak tanya orang, how many numbers do you want to insert? Berapa banyak awak nak masukkan? Let's say awak nak masukkan 3. Kalau awak tekan 3 akan disimpan dalam N. Kemudian dia akan beritahu, please enter N numbers, iaitu 3. Kemudian loop akan berulang selagi mana I kurang ataupun sama dengan 3 is true. I bermula daripada 1. Jadi 1 tambah 1, macam ni kan, please enter 3 numbers. Betul ke ni? Betul, salah dia. Okay, betul kot. Masukkan 2, masukkan 3, masukkan 4. Okay, jadi saya masukkan 3 nombor, dia tamat. Jadi ini yang kontrolnya adalah ni lah, counter ni. Kan? Iaitu selagi mana ini dipenuhi.
Okey, sekarang ni kita bukan nak buat counter control while loop, tapi kita nak buat sentinel control while loop. Ini penting juga. Okey. Sekejap saya tengok. Okey. Okey, jadinya saya create satu constant, satu pemalar. Saya dah, kalau siapa yang ingat, saya dah ajar sebelum ni dalam, saya ingat dalam yang satu video yang saya tak buat kelas tu. Jadi saya buat rakaman video. Dalam video tu saya ajar ataupun saya terangkan tentang constant. Constant, dia nama dia ataupun identifier tu namanya sentinel. Dia macam pemboleh ubah lah, variable. Tapi dia adalah constant lah. Bila constant saya letakkannya di saya jadikan dia global constant. Jadi saya letakkan dia di luar. Boleh je saya nak letakkan di dalam, tak ada masalah. Saya boleh je letak kat sini sebagai contoh. Okay. So tapi saya nak letakkan di luar. Okay. Maksud dia adalah global. Nanti mungkin awak akan belajar dengan Dr. Sakinah tentang global ataupun local variable ataupun value. Okay. So dekat sini sentinel ni adalah suatu nama lah sebenarnya, nilainya -1 kan, cumanya dan dia adalah integer dan nilainya dia bukan pemboleh ubah kan, dia adalah constant kan. That's why kita tambah const di depan. Maksudnya kita tak ada niat pun, kita tak ada intention pun nak ubah nilai sentinel ni selain daripada -1. Itulah nilai yang dia akan pegang sepanjang program ni berjalan. Okey, tapi boleh je kalau kita nak buang const pun boleh. Kan, boleh je, tak ada masalah. Maksudnya dia boleh ubah lah kan. Maksudnya kalau orang yang tengok ni dia kata sentinel ni dia bukan constant, so kita boleh ubah nilainya kan. Okey, tapi saya letak const supaya kita tahu yang dia ni tak akan berubah nilai. Okey, kemudian double sum average num apa semua. Okey, yang ni dia akan masukkan sebenarnya sama macam tadi kita nak masukkan nombor. Kemudian kita nak kira average. Tetapi berbeza sikit. Sebab kat sini kita ada I. I plus 1 akan meningkatkan nilai I dan I ni akan tamat bila, looping kita akan tamat bila nilai I less than or equals to N false. Bila salah ataupun dengan kata lain bila I greater than N. Maka di sini akan tamat. Tetapi kita tak nak guna counter I. Kita nak guna apa? Kita bagi tahu enter positive number and hit ataupun enter -1 to finish. Kita bagi tahu dia masukkan sebanyak nombor yang awak nak masuk. Tapi kalau nombor yang terakhir tu, maksudnya awak akan bagi tahu saya kan yang awak nak tamatkannya dengan cara awak type -1. Jadinya kat sini bila kita buat macam ni kita kena benarkan user untuk type cin 6. Okey, ini adalah nombor pertama. Cin 6. Kemudian apa yang akan berlaku? Kita ada expression dekat sini. Expression, kemudian berlaku perbandingan. Num not equal to sentinel, is it true or false? Kalau true, maka kita ulang balik. Iaitu, bukan ulang. Kita akan tambahkan nilai 6 tadi dengan sum. Sum kita bermula daripada 0. Kalau kita letak 1, tak boleh lah. Nanti nilai dia berubah. Jadi kita letak 0 dulu. 0 tambah nombor yang pertama dimasukkan, dapat sum yang baru. Okay. So, saya isi pelajaran matematik GSM, tak ada masalah dengan yang ni. Okay. Jadinya, kat sini, kalau kita masukkan berapa nombor, contohnya kita masukkan 3, 4, 5 dan sebagainya, di sini akan sentiasa menjadi true. Kan? Because sentinel adalah -1. Jadi kalau dimasukkan kat sini, 3. So 3 not equals to -1. Betul? So jawapannya true. Bila true, maka run code. Bila dimasukkan -1, kan? 6 adalah -1, jadi -1, -1, not equals to -1, jawapannya false. Bila false, terminate loop. Tamatkan program. Okey, tamat program, then kira lah average adalah bla bla bla.
Okay, so sekarang kita nak try. Okay. Saya compile, kemudian saya run. Okay, dia beritahu, please enter positive number and hit -1 to finish. Maksudnya saya masukkan negative number sajalah. Okay, so saya masukkan 1. Masukkan, saya enter. Saya masukkan, saya enter. Tapi katalah saya nak masukkan negatif, bila saya masukkan negatif 1, so negatif 1 not equal to Sentinel. Sentinel pun negatif 1 kan? So negatif 1 not equal to negatif 1 is false. Bila false, dia akan tamat. So saya tekan enter. Terus tamat. The sum is 28. The mean value is 4. Kita tambahlah 1 tambah 2, 3, 6, 10, 15, 21, 27, 28. Jadi kita kena hati-hati kita buat loop ni sebab dia nombor yang kita masukkan akan sentiasa disimpan dalam 6. 6, kemudian 6 akan tambah dengan sum. Sum kita mulakan dengan kosong supaya hasil tambahnya tak berubah. Gitu. Kemudian apa lagi? Sekejap, saya fikir kita perlu betul dah. Okey, kemudian -1. Okey, -1 ni tidak akan dikira sebagai 6 sebabnya bila kita masukkan -1 dekat sini, -1 kemudian naik atas, -1 not equals to -1 which is false. Bila false, program kita tamat. Jadinya tak ada berlaku penambahan -1 dekat sini. That's why dia tak kira pun. Okey. Jadi yang satu lagi isu adalah bila kita buat macam ni, kan, dia bergantung pada kod kita, kan. Jadi kod kita kat sini kita nak cari average. Bila nak cari average, kita perlukan bilangan nombor. Bila perlukan bilangan nombor, kita kena keep track setiap nombor yang dimasukkan. Dan kata lain kita perlu juga ada counter, iaitu n kat sini. Jadi n ni adalah bilangan nombor yang dimasukkan. Kita guna dia untuk kita dekat sini. Average adalah sum n kira. Okey. So itu adalah Sentinel control while loop. Kadang-kadang orang buat -999 kan, ataupun masukkan 999 kan. So kat sini jadi 999. Tapi kena pastikan Sentinel yang dipilih bukan nombor yang akan dimasukkan. Contohnya kat sini kita suruh masukkan positive number, kemudian Sentinel kita adalah 10 kan. Jadinya padahal positive number termasuk 10 kan. Jadi takut nanti orang masukkan 10 tu untuk dikira, tetapi komputer ni akan anggap 10 tu adalah Sentinel kan. Jadi tak boleh. Jadi pilih nombor yang very unlikely to be entered by user kan. Contohnya nombor kita suruh masukkan nombor positif tapi kita Sentinel kita adalah nombor negatif. Maksud tu logik lah. Okey, so itu saja. Tak apa-apa soalan ke? Dah pukul 4 dah, saya pun tak sedar. Okey, kalau tak ada. Okey, berkaitan dengan quiz, sorry dah lebih masa dah this on time kan. Okey, quiz ada 10 soalan, kalau saya boleh tulis dengan cepat. Quiz 2. Ada 10 soalan. Sampai switch hari ni. Maksudnya switch if else semua masuk. Dan tapi while looping tak ada. Sampai switch. Semua sampai switch. Bukan daripada minggu pertama sampai seterusnya. Jadi sampai switch. Kemudian semualah. Jadinya looping tak ada. Tempohnya adalah 30 minit. Lama sikit lah. Markahnya 10 markah juga, 10%. Okey, buat juga di UKM Folio. Saya cadang nak buat Jumaat depan. Jumaat depan 7 pagi sampai 7 malam, 30 minit. So, pilihlah waktu yang sesuai. Okey, masuk 30 minit. Okey, jadinya ada pembetulan sikit lah kan dekat proforma tu kan. Sebab kat sini saya kata topik minggu 5, minggu 6 kan. Tapi sebenarnya saya nak masukkan semua lah. Nak masukkan semua.
Kejap. Bukan semua pun sebenarnya. Sorry. Topik minggu... Saya ingat topik minggu 3. Minggu 3 sampai minggu ni. Daripada ikut output. Dengan minggu 3, minggu 4, minggu 5, minggu 6. Okey. Ada apa lagi ke? Tak ada. Okey, nanti saya akan email jugalah tentang benda ni. Okey. Terima kasih. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Thank you, Doktor. Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor.